Terima kasih rakan kita Fakrul dan juga Nur Hayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Selamat pagi kami ucapkan pada bis kita dan terima kasih kerana masih bersama kami di Rampai Pagi dari daerah Temburong. Dan seperti biasa juga dari daerah Temburong kita akan kongsikan maklumat semasa dan sebelum itu ingin kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah Temburong. Alhamdulillah cerah saja pada pagi ini. Apapun kita mengharapkan cuaca yang baik ini akan melancarkan lagi apa kegiatan ataupun aktiviti bis kita. Baik, kita akan kongsikan di sini. Bagi adik-adik kita yang berumur 8 tahun hingga 12 tahun yang ingin menyertai pertandingan Mari Bercerita anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Bahasaku borang penyertaan masih lagi dibukakan sehingga pada 31 Oktober 2021 ini dan format penyampaian adalah dalam bentuk cerita dan irama dan rakaman video hendaklah selama 5 minit hingga 7 minit sahaja dan pada yang berminat bolehlah menghantar borang penyertaan di perpustakaan.bsb@dpp.gov.bn dan untuk keterangan lebih lanjut lagi bolehlah mengimbas kod QR atau hubungi urus setiap pertandingan Mari Bercerita melalui hotline 82668880 atau email kepada perpustakaan.bsb@dpp.gov.bn dan jangan lupa tarikh tutup adalah pada hari Ahad ini 31 Oktober 2021 pada jam 4 petang Dan juga ingin kita kongsikan pemberian suntikan dos pertama vaksin COVID-19 secara walk-in di semua pusat vaksinasi bagi semua rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam yang mana bagi daerah Temburong ianya akan diadakan di Dewan Kemasyarakatan Dewan Belalong daerah Temburong yang mana waktu operasi setiap hari Isnin hingga Khamis dan juga Sabtu bermula 8.15 minit pagi hingga 11.30 minit pagi dan akan disambung semula pada 11 petang bermula 1.45 minit petang hingga 3.30 minit petang dan akan ditutup pada setiap hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam. Jadi bagi kita yang ingin mendapatkan suntikan dos pertama vaksin COVID-19 secara walk-in di daerah Temburong, bis kita juga disarankan untuk membawa kad pengenalan pintar ataupun IC, membawa kad Bruhims, membawa pen dan payung sendiri serta air yang mencukupi, memakai sungkup muka pada setiap masa dan memastikan penjarakan fizikal sepanjang masa serta mematuhi semua arahan yang diberikan oleh petugas-petugas di pusat vaksinasi berkenaan. Baik, oleh itu maklumat semasa yang dapat kita kongsikan dari daerah Temburong dan seterusnya kita akan saksikan bersama bahan yang telah pun dikongsikan oleh rakan tugas kita Siti Zawati iaitu mengenai jualan makanan harian semasa pandemik. Kita saksikan bersama. Dalam Al-Quran ada menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menduga hamba-hambanya sesuai dengan kemampuannya. Gelombang kedua pandemik COVID-19 telah mengakibatkan negara berhadapan dengan ketidaktentuan ekonomi sehingga menjejaskan beberapa sektor pekerjaan dan perniagaan. Namun bagi Dayang Julia binti Haji Putih, yang mana sebelum pandemik, beliau ada membuka perkhidmatan catering secara kecil-kecilan di atas permintaan orang ramai. Dalam keadaan negara pada masa ini, perkhidmatan tersebut tidak dapat dijalankan. Walau bagaimanapun, ia tidak mematahkan semangat beliau. Siapa sangka hanya berniaga dari rumah membuahkan hasil yang lumayan. Beliau turut mengongsikan mengenai nasi rendang merupakan menu yang diminati orang ramai selain tempahan kek dan beraneka kek cawan. Lebih terharu, permulaan untuk berniaga ini turut didorong oleh ahli keluarga.
Ya, ada dalam negara kita ni yang masih lagi berdepan dengan situasi pandemik COVID-19. Baru-baru ini saya berkesempatan untuk menghubungi beberapa orang pengusaha tempatan di daerah Temburong yang mana ada beberapa perniagaan juga terpaksa direhatkan sementara kerana terkesan dengan pandemik COVID-19. Namun pada kali ini saya berkesempatan juga untuk bertanya mengenai dengan perkembangan perniagaan bersama dengan salah seorang pengusaha jual tempatan di daerah Temburong, iaitu kita akan bersama dengan Dayang Julia binti Haji Putih yang akan mengongsikan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan perkembangan perniagaan beliau pada ketika ini. Silakan. Alhamdulillah, walaupun masalahnya kita pernah dilanda pandemik COVID-19 ini, jadinya untuk rezeki yang orang yang tetap hari ini alhamdulillah makin meningkat. Terutamanya kepada customer yang ingin bersedekah kepada frontliner, jadinya diorang menampak kadang-kadang lebih daripada 100 lah tampahan diorang macam itu. Alhamdulillah tampahan customer sebenarnya bukan seorang dua ni, jadi diorang ni ada yang menampak maksud saya tu ada yang menampak nasihat. Jadinya nasihat tu diorang sendiri request tu macam nasi apa diorang mau, masakan apa diorang mau. Jadinya saya sendiri mengikut saja yang mana dimaukan customer. Selalunya tampahan ini yang selalu orang tampah oleh customer selalunya diorang request ayam rendang itulah yang kebanyakan lah, ayam rendang yang diminati itulah untuk dibuka sedekah, itulah yang mendapat sambutan. Syukur alhamdulillah pada masanya bukan seorang dua sudah yang menampak, banyak sudah orang, dah lagi terkira berapa banyaknya. Jadinya customer sendiri request minta kadang-kadang diorang minta delikan macam contoh diorang minta delikan ke PGBN dan juga diorang minta delikan ke Dewan Belalong. Jadinya untuk macam memudahkan diorang macam ini memandangkan untuk customer dari bandar ni. Pasal customer saya ni bukannya dari daerah Temburong saja, jadinya dari daerah lain pun ada juga. Jadinya diorang minta delikan untuk mengantarkan diorang punya sedekah itu macam ke PBBN ataupun ke Mary Surgeon Brown Hospital di Dewan Belalong sebenarnya. Ya, alhamdulillah, ada itu dia tadi kita telah pun mengongsikan mengenai dengan jualan makanan harian jana pendapatan semasa pandemik COVID-19. Jadi walaupun ada yang terkesan semasa pandemik ini, sebenarnya banyak usaha dan juga inisiatif yang telah pun dilakukan oleh pengusaha-pengusaha tempatan kita ni, walaupun ada beberapa yang telah pun direhatkan sementara, namun berniaga dari rumah juga boleh menguntungkan. Jadi apa yang kami harapkan, apapun juga pengongsian yang telah pun dikongsikan akan dapat memberikan manfaat dan akan dijadikan inspirasi. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.